Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan perihal berkaitan tokoh-tokoh yang mewarnai dunia falsafah, dan tokoh pilihan kami ialah Tengku Roni Aziz dan A. Samad Said. Okey, sebelum kami mulakan, saya nak memperkenalkan ahli-ahli kumpulan. Ada Manyi, Marsha, Aina, Yusra, Hazika, Nadia, Damia, Priti, Wan, Farah dan Nur Karya. Okey, jadi untuk pembentangan berkaitan Tuan Guru Ni Aziz, saya serahkan kepada Wan. Silakan. Berkaitan dengan Tuan Guru Ni Abdul Aziz, biodata beliau. Ni Abdul Aziz adalah nama lengkapnya yang masyhur dengan panggilan penghormatan iaitu Datuk Tuan Guru. Beliau dilahirkan pada tahun 1931 di Kampung Pulau Malaka, Kelantan, Malaysia. Beliau dilahirkan dalam persekitaran yang dikelilingi oleh orang yang mementingkan agama dan juga orang yang berilmu. Latar belakang beliau merupakan seorang ulama dan tokoh politik tanah air yang tidak asing lagi serta dikenali umum. Beliau telah meninggal dunia di kediaman di Pulau Melaka, Kota Baharu pada 12 Februari 2015 akibat daripada penyakit kanser prostat tahap 4. Pendidikan beliau, Tuan Guru Ni Abdul Aziz mendapat pendidikan awal daripada ayahnya sendiri yang juga merupakan seorang guru agama dan ulama yang terkenal. Ketika beliau berusia 9 tahun, beliau dihantar berguru dengan Tuan Guru Haji Abbas Muhammad di Pondok Madrasah Ittifaqiyah, Jertih Besut, Terengganu selama setahun sehingga peperangan Jepun berlaku dan pengajian tersebut terpaksa diberhentikan buat seketika. Selepas beberapa tahun, beliau mendalami ilmu agama dengan Tuan Guru Haji Abbas. Beliau telah berangkat ke India bagi melanjutkan pengajiannya di Universiti Darul Ulum Deoban untuk mendalami ilmu fiqh, usul fiqh, tafsir Al-Quran, hadis dan lain-lain. Kemudian beliau menyambung pengajian ke Mesir di Universiti Al-Azhar dalam jurusan kehakiman perundangan Islam selama 2 tahun. Kerjaya beliau, perjuangan Tuan Guru Ni Abdul Aziz dalam bidang pendidikan dan dakwah merupakan serampang dua mata. Pelbagai tugas telah dijalankan oleh Nik Abdul Aziz sejak kembali ke tanah air pada tahun 1963. Antara tugas-tugas tersebut termasuklah sebagai guru dan penyelia kemas serta pendakwah. Kerjaya Nik Abdul Aziz sebagai pendidik bermula apabila beliau dijemput mengajar di Sekolah Menengah Agama Tarbiyatul Mardiyah, Pancu Kebumen, Pacuk, Kelantan. Terusnya berkaitan dengan justifikasi pemilihan Tuan Guru. Tuan Guru Ni Abdul Aziz menjadi tokoh pilihan kerana beliau merupakan seorang tokoh agama dan pemimpin rohaniah yang dihormati. Tuan Guru Ni Abdul Aziz tidak asing lagi dalam politik tanah air. Beliau dengan tegas menolak segala bentuk fahaman isme yang dicipta oleh manusia dalam menentukan politik dan dasar negara kerana politik itu tidak dapat dipisahkan dari Islam. Bagi beliau, Islam mestilah memerintah dan bukannya diperintah seperti yang berlaku pada hari ini. Tanggapan dan pandangan beliau dalam ekonomi, termasuk definisi ekonomi, konsep pembangunan, konsep dan pembasmian kemiskinan menepati dengan apa yang diutarakan oleh ahli-ahli ekonomi Islam. Ini melambangkan beliau menguasai ilmu semasa walaupun tidak dipelajari secara formal, tetapi dipelajari melalui pengalaman dan pembacaan beliau yang luas. Oleh itu, tanpa disangkal lagi, Tuan Guru Ni Abdul Aziz ialah antara tokoh yang harus diingati sepanjang zaman agar usaha beliau dalam menyebarkan dakwah di negara ini tidak dilupakan begitu saja dan sia-sia. Seterusnya ialah analisa pemikiran tokoh. Sebagaimana kita tahu, almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz seorang pendakwah dan ulama yang tersohor di negeri Kelantan. Beliau berpendapat bahawa setiap Muslim mempunyai kewajipan untuk berdakwah seiring dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Tugas dakwah bagi seorang Muslim ialah bersifat fardu ain, di mana setiap individu perlu melakukannya mengikut kemampuan. Dalam aspek kebudayaan pula,
Tuan Guru Ni Abdul Aziz telah mengharamkan kegiatan-kegiatan budaya yang bercanggah dalam ajaran Islam dan membawa kepada kealpaan tersebut, termasuk kebudayaan tradisi dan moden seperti wayang kulit, makyung menora serta konser rock dan nyanyian. Namun timbul satu masalah apabila persembahan wayang kulit, makyung dan menora merupakan persembahan yang wajib ditayangkan pada Hari Keputeraan Sultan Kelantan pada setiap tahun. Sebagai inisiatif, beliau telah menukarkan program tersebut kepada upacara melawat pondok. Natijahnya, pemikiran Tuan Guru Ni Abdul Aziz lebih mementingkan agama, kerana apabila kita meletakkan agama sebagai keutamaan, segala perkara yang kita lakukan pasti akan berjalan dengan lancar serta diberkati dan juga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Analisa pemikiran tokoh berdasarkan kerangka falsafah. Orang bukan Islam membaca ayat suci Al-Quran. Ia menjadi kontroversi dan perbualan hangat politik tanah air di Malaysia. Sejurus itu laporan polis dibuat oleh kelompok tertentu apabila mereka menganggap tindakan YB Ngah Korming itu menghina Islam. Mufti Perak Datuk Seri Harusani bin Zakaria turut bertindak mengutuk dan mengecam tindakan Ngah Korming. Dalam maklum banas awal Tuan Guru Ni Abdul Aziz kepada isu itu, beliau berkata tindakan Ngah Korming itu membuktikan Islam berkembang kepada segenap masyarakat sehinggakan orang bukan Islam mampu membaca ayat Al-Quran. Tuan Guru mengatakan bahawa dakwah Islam semakin berjaya hingga melahirkan golongan bukan Islam yang dapat membaca Al-Quran. Yang seterusnya ialah konsep dan prinsip. Metafizik, mengkaji hakikat ketuhanan agama. Tuan Guru Ni Abdul Aziz hanya ingin manusia mempunyai sifat ingin tahu dan mempunyai kepercayaan metafizik untuk mendalami ilmu dan kemajuan manusia. Beliau menegaskan bahawa undang-undang peraturan untuk manusia telah wujud, iaitu untuk dilakukan dan ditetapkan oleh Allah yang menciptakan itu sendiri. Yang seterusnya ialah epistemologi. Tuan Guru berasa isma idealism, iaitu kepercayaan bahawa realiti tidak boleh dipisahkan dengan kefahaman dan persepsi manusia, benda yang sukar untuk dilenyapkan. Dengan itu, beliau sangat menekankan pentingnya ilmu dan pendidikan berlandaskan agama Islam yang ramai tidak nampak hakikat realitinya. Dan seterusnya ialah aksiologi. Tuan Guru Ni Abdul Aziz telah mengarahkan semua supaya majlis dimulakan dengan membaca surah Al-Fatihah dan menutup dengan membaca surah Al-Anz dan tasbih kafarah. Objektif utama bermatlamatkan adab pembukaan dan penutupan majlis adalah supaya semua aktiviti yang dilaksanakan itu menjadi sebuah ibadat. Saya serahkan kepada dan seterusnya. Okey, saya terima kasih kepada Wan. Sekarang kita teruskan tentang tokoh A. Samad Said. Yang itu saya serahkan kepada Farah. Baik. Terima kasih. Jadi saya akan membentangkan tentang A. Samad Said. Nama sebenar beliau ialah Abdul Samad Muhammad Said. Tarikh lahir beliau ialah pada 9 April 1935 dan tempat lahir beliau ada di Melaka. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Kota Raja Singapura pada tahun 1940 hingga 1946 dan kemudian beliau melanjutkan pelajaran di Victoria Institution pada tahun 1956. Pada mulanya, beliau menjadi karani, kemudiannya menjadi wartawan di Akhbar Fikiran Rakyat dan sebagainya. Jawatan terakhir yang disandang oleh beliau ialah Ketua Pengembangan Sastra. Antara karya terbesar beliau ialah novel Sarina, Sungai Mengalir dan sebagainya. Bagi anugerah beliau pula, beliau mendapat gelaran Datuk dan menjadi Ketua Negeri Melaka. A. Samad Said menyumbangkan pelbagai genre dalam sastra, antaranya esei, puisi, cerpen, novel, juga drama.
kita pergi kepada analisa pemikiran tokoh. Analisa pemikiran tokoh ini terbahagi kepada tiga, iaitu terbahagi kepada aspek agama, sosial, pendidikan dan ekonomi. Bagi aspek agama, A. Samad Said menulis sebuah novel yang bertajuk Hujan Pagi, yang mana di sini watak Ghazali berpegang teguh kepada agama Islam. Untuk aspek sosial pula, A. Samad Said menyentuh tentang ilmu pengetahuan, yang di mana dalam novel Gairah Zani, A. Samad Said menceritakan tentang wataknya yang menghadapi krisis penceraian. Dari sini kita dapat melihat bahawa kita dapat menimba ilmu pengetahuan, iaitu ilmu pengetahuan. Untuk seterusnya, aspek ekonomi, dalam novel Salinah dapat dijelaskan bahawa pemikiran beliau yang menggambarkan tentang kesempitan hidup dalam meneruskan kehidupan semasa dia jadi barang dunia. Untuk aspek pendidikan, beliau mengkaji tentang proses penciptaan novel, khususnya aspek tekstual untuk menganalisis kandungan teks. Beliau mengadakan bengkel mencungkil bakat-bakat yang ada pada pemuda dunia. Kita pergi pada konsep Samad Said, konsep pemikiran A. Samad Said. A. Samad Said mempunyai pemikiran yang kritik. Beliau mengkritik masalah rasuah dan ketidakadilan dalam masyarakat kini. A. Samad Said sering meneroka tentang akar sejarah dan tradisi masyarakat Melayu dalam karyanya. Seterusnya, untuk analisis isu semasa, bagi pemikiran A. Samad Said, tiada anak muda milenial yang berani menyentuh soal pentadbiran negara. Jadi di sini dapat dilihat bahawa A. Samad Said telah mengeluarkan satu falasi yang formal dengan mengatakan bahawa tiada anak muda yang berani menyentuh soal pentadbiran negara. Walaupun begitu, kita perlulah mengambil nasihat A. Samad Said. Jadi untuk meneruskan ceritanya, A. Samad Said mengatakan bahawa segelintir masyarakat diperlukan untuk orang-orang yang menilai dan menyuarakan apa yang tidak bagus untuk negara. Tambahan, katanya, puisi anak muda zaman sekarang hanyalah mainan kata dan tidak terjurus kepada pentadbiran negara. Jadi, saya akan menyerahkan pembentangan saya kepada Manli untuk menerangkan tentang analisa perbandingan tokoh antara dua tokoh. Silakan. Yang pertama, perbandingan dari segi gaya berfikir. Tuan Guru Nik Aziz diketengahkan berkaitan isu-isu semasa di Malaysia. Berdasarkan isu ini dapat dilihat bagaimana tokoh ulama dan gerakan Islam ini berfikir serta mengeluarkan pandangannya. Pada awalnya, unsur-unsur sensitif seakan-akan timbul apabila beliau bercakap dan berhujah. Namun akhirnya ia membuahkan hasil dan memperlihatkan keluasan pandangan serta nilai yang terdapat dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Beliau juga belajar bahasa Arab di Pakistan, maka banyak ucapan beliau disertai dengan pelbagai analogi dalam kehidupan. Manakala gaya berfikir A. Samad Said dikenali kerana karya-karyanya yang mendalam tentang kehidupan, kebudayaan dan masyarakat. Dalam karyanya, menunjukkan kepekaannya terhadap isu-isu sosial dan politik. Beliau juga mengajikan pandangan yang kompleks tentang perubahan sosial dan kemodenan. Beliau mengajak pembacanya untuk merenung tentang identiti, perubahan dan perjalanan kolektif masyarakat di Malaysia. Yang kedua, dari segi bidang kepakaran. Tuan Guru Nik Aziz lebih fokus pada isu-isu keagamaan, moral dan politik, manakala A. Samad Said lebih berfokus pada sastra dan seni. Yang ketiga, peranan dalam masyarakat. Tuan Guru memegangkan peranan utama dalam dunia keagamaan dan politik.
Samad Said pula peranan utamanya adalah sebagai pencipta karya sastra yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial. Perbandingan yang keempat ialah dari segi penglibatan dalam politik. Tuan Guru Nik Aziz terlibat secara aktif dalam politik di wilayah negeri Kelantan, manakala Samad Said beliau lebih cenderung dalam mengajukan pertanyaan dan memprovokasi pemikiran daripada terlibat langsung dalam arena politik. Yang kelima, pandangan terhadap kemodenan. Tuan Guru Nik Aziz memiliki pandangan krisis terhadap kemodenan dan globalisasi, manakala Samad Said beliau mencerminkan pemahaman yang lebih kompleks terhadap kemodenan. Yang keenam, pandangan terhadap pendidikan. Tuan Guru Nik menekankan pendidikan dalam konteks Islam untuk menggambarkan ajaran agama, manakala Samad Said beliau menyoroti pentingnya pendidikan dan pemahaman terhadap budaya untuk mengembangkan masyarakat. Yang terakhir, dari segi karya, Tuan Nik mengupaskan pelbagai isu berkaitan agama dan politik, manakala Samad Said melibatkan diri dalam menyuarakan pandangannya terhadap isu-isu sosial dan politik melalui tulisannya. Perbandingan pemikiran, Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz menunjukkan kritik terhadap modernisasi dan globalisasi yang dapat merosakkan nilai-nilai tradisional. Manakala Samad Said mengajak pembaca untuk merenung tentang identiti perubahan dan nilai budaya. Kesimpulan, kajian yang dirumuskan bahawa Tok Guru adalah seorang tokoh tafsir yang hebat, kaya dengan pelbagai ilmu Islam termasuk ilmu-ilmu asas yang melayakkan beliau untuk mentafsirkan Al-Quran. Selain itu, Samad Said dirumuskan sebagai seorang sastrawan yang teliti dalam menghasilkan karya kreatif dan sampai kepada peringkat cerewet bagi mencapai tahap kesempurnaan karyanya. Okey, terima kasih kepada pembentang kita hari ini, iaitu Wan, Farah dan Fadi. Ini adalah senarai rujukan kami. Kemudian ni adalah laporan perjumpaan. Okey. Itu sahaja daripada kami, kumpulan 7. Sekian, terima kasih.